Dipertua, tidak pernah dalam mimpi terburuk saya untuk melihat seluruh dunia ditimpa dengan virus mikroskopik iaitu COVID-19. Seperti yang kita semua ketahui sekarang, krisis pandemik di peringkat global ini turut melanda negara kita, Malaysia. Rakyat tidak dapat bekerja, para pelajar tidak dapat pergi ke sekolah, sidang parlimen juga ditangguhkan dan ahli-ahli parlimen tidak diberi peluang untuk berdebat dan mengemukakan soalan khususnya mengenai pakej bantuan COVID-19. Krisis COVID-19 ini mungkin merupakan satu bencana terbesar yang dihadapi negara kita semenjak Perang Dunia Kedua. Ramai yang memuji tindakan pantas Perdana Menteri dalam pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada 18 Mac untuk memastikan penyebaran wabak dapat dikawal. Selepas itu, kita masuk ke fasa Perintah Kawalan Pergerakan Berkecuali, kemudian ke pemulihan. Tetapi apakah langkah seterusnya? Sehingga hari ini, saya masih belum tahu adakah kerajaan mempunyai exit strategy dengan izin untuk membawa kita keluar daripada krisis ini. Pandemik COVID-19 ini bukan hanya mendedahkan kita kepada penyakit berjangkit, tetapi juga mendedahkan kelemahan sistem pentadbiran negara kita. Pengangguran negara kita telah mencapai lebih daripada 800,000 pada bulan Jun, malah kadar pengangguran di kalangan belia telah mencapai ke tahap tertinggi sepanjang masa iaitu 12.9%. Tuan Yang Dipertua, Sandakan juga mengalami kesan daripada COVID-19. Hotel Four Points by Sheraton di Sandakan yang sangat terkenal telah memperhentikan operasinya pada akhir bulan Mei. Sebuah hotel milik penduduk tempatan, NAK Hotel, yang telah beroperasi selama 55 tahun juga berhenti operasi pada bulan lalu. Sebilangan besar perniagaan tempatan telah bergelut dan kedai-kedai telah dikosongkan. Perdana Menteri telah mengumumkan bantuan dalam jumlah yang besar sehingga 35 bilion ringgit di bawah penjajah, 10 bilion ringgit lagi di bawah prihatin rakyat dan pelancongan sebanyak 1 bilion ringgit dan lain-lain. Semua bantuan ini adalah berbentuk jumlah yang besar, tetapi kita tidak dapat memperlihatkan pembaikan ekonomi dan ramai yang mempersoalkan ke mana perginya jumlah wang yang besar ini. Malah 1,000 bakul bekalan makanan dari Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat pun belum lagi diterima sehingga hari ini. Berdasarkan kadar kemiskinan nasional yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri baru-baru ini, negeri Sabah telah kekal sebagai negeri yang termiskin di Malaysia dengan mencatatkan kadar kemiskinan tertinggi sebanyak 9.5%, di mana ia 3.5 kali ganda lebih tinggi daripada purata kebangsaan iaitu 5.6%. Saya yakin kadar ini akan bertambah buruk akibat daripada pandemik COVID-19. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah juga di bawah kepimpinan Ketua Menteri yang berhormat YB Sempurna yang telah memperkenalkan 2 pakej bantuan COVID setakat ini. Tanpa inisiatif Kerajaan Sabah juga rakyat di Sabah akan lebih menderita sehingga tidak boleh dibayangkan. Oleh itu, saya ingin bertanya kepada Kerajaan Persekutuan, apakah rancangan kerajaan untuk memajukan negeri Sabah dan apakah rancangan untuk memajukan Sandakan? Berapakah jumlah peruntukan rangsangan kerajaan telah sampai ke Sabah? Tuan Yang Dipertua, isu PTI di Sabah bukan lagi satu rahsia di mana isu ini telah merisaukan negeri ini selama 30 hingga 40 tahun yang lalu. Dan kerajaan mesti menyedari bahawa isu keselamatan negara yang serius dan adalah ancaman terhadap kedaulatan negara kita yang mendapat perhatian Putrajaya. Berdasarkan statistik rasmi yang diterbitkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia bagi tahun 2019, daripada 3.9 juta penduduk di Sabah, 28.9% yang mendaftar adalah bukan warga negara. Ini bermaksud 1.13 juta orang atau kira-kira 1/3 orang di Sabah didaftarkan sebagai bukan warga negara, sama ada mereka adalah IMM 13, kad burung-burung, sijil banci, stateless, orang tanpa negara dan seterusnya. Ini adalah seperti bom yang akan meletup pada bila-bila masa dan mengancam keselamatan negara jika kita tidak mengatasi masalah ini. Kita harus bersyukur tidak ada kluster baru yang ditemukan di kawasan rumah setinggan yang ditumpuk dengan PTI dan stateless. Sekiranya ada, saya tidak dapat membayangkan penyebaran COVID-19. Mereka tidak akan tampil untuk diuji atau menjalani rawatan kerana mereka tidak mempunyai dokumen. Contact tracing dengan izin pun mustahil dilakukan dan sebarang kes yang mungkin positif tidak dapat dikesan kerana kemungkinan kematian yang timbul juga akan ditangani secara tertutup tanpa memaklumkan kepada pihak berkuasa.
Tuan Yang di-Pertua, isu PTI ini telah berkembang menjadi isu yang rumit kerana kerajaan persekutuan tidak menunjukkan kehendak politik untuk mengatasinya sejak 30 tahun yang lalu. Saya tahu ini adalah portfolio yang cukup rumit yang pernah dipegang oleh YB Pago di bawah kerajaan Pakatan Harapan yang kini merupakan Perdana Menteri ke-8. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Pago, apakah yang telah dilakukan dalam kementerian selama 22 bulan yang lalu, namun anda sekarang mengambil portfolio yang lebih besar iaitu sebagai Perdana Menteri Malaysia. Bulan lalu pada 15 Jun, Menteri Dalam Negeri telah mengumumkan bahawa semua PTI di Sabah akan dikeluarkan PAS IMM 13 untuk menyelesaikan masalah yang rumit ini. Saya rasa ini adalah terlalu ringkas dan tidak lengkap. PAS IMM 13 pada asalnya dikeluarkan untuk pelarian dari selatan Filipina yang melarikan diri ke Sabah pada tahun 70-an dan awal 80-an sebagai akibat pergolakan awam di wilayah Mindanao. United Nations High Commissioner for Refugees dengan izin telah menutup pejabatnya di Sabah sejak tahun 1987. 30 tahun kemudian hari ini, mengapakah kita masih mengeluarkan PAS pelarian? Pertama sekali, adakah Putrajaya ingin menggalakkan lebih banyak PTI ke Sabah untuk mendapatkan permit berada Malaysia melalui PAS IMM 13? Kedua, apakah garis panduan di antara PTI yang berhak untuk memohon? Ketiga, adakah anak-anak dan cucu-cucu pemegang IMM 13 juga boleh menjadi pemegang IMM 13? Keempat adalah pemegang IMM 13 ini dibenarkan bekerja di Sabah seperti pemegang PAS Pemas Tautin yang sah atau mereka dianggap sebagai buruh asing yang perlu membayar cukai pekerja asing. Kelima adalah adakah anak-anak pemegang IMM 13 dibenarkan menghadiri sekolah kebangsaan dan menerima rawatan kesihatan di hospital kerajaan di Sabah. Saya boleh terus mengira jika saya mempunyai 1 jam untuk berdebat. Ini bermaksud bukan sahaja satu perkara yang mudah dengan hanya mengeluarkan PAS untuk semua sahaja. Begitu banyak implikasi soal sosial dan keselamatan dalam setiap langkah yang perlu kami ambil untuk menyelesaikan masalah PTI. Selain daripada risiko penyebaran penyakit, pencemaran keselamatan negara juga perlu diberi perhatian. Saya tegaskan di sini, kes penculikan negara pertama berlaku pada tahun 2000 di Pulau Sipadan dan terkini adalah pada September 2019. Adakah ini norma yang baru yang harus kita hadapi di Sabah? Tuan Yang di-Pertua, Putrajaya hendaklah bertindak dengan tegas dan segera untuk menyedari isu PTI ini sebagai isu keselamatan di peringkat kebangsaan dan memberi cara penyelesaian untuk menyelesaikan isu ini. Royal Commission of Inquiry atau RCI dengan izin ditubuhkan pada tahun 2012 untuk mengkaji secara mendalam berkaitan dengan isu-isu pendatang asing di Sabah. Dalam tempoh 12 bulan atau lebih, RCI menebu lebih dari 200 saksi dan bukti dikumpulkan meliputi lebih daripada 5,000 muka surat. Dengan the report of the Commission of Inquiry dan Immigrants in Sabah dengan izin telah membentangkan kepada Kerajaan Persekutuan untuk mengesyorkan agar sekretariat tetap ditubuhkan untuk menangani perkara ini secara khusus. Oleh itu, saya menggesa kepada Kerajaan Persekutuan untuk bertindak dengan segera berdasarkan saranan RCI sebagai perkara keutamaan nasional. Tuan Yang di-Pertua, pandemik COVID-19 semasa mendedahkan bahawa kerajaan sekarang telah menempuhkan di bandar-bandar besar dan mengabaikan bandar-bandar sekunder seperti Sandakan dari segi pengurusan sumber dan peruntukan. Pertama, saya ingin menyentuh mengenai kemudahan fasiliti kesihatan kita. Di Sandakan, kami hanya mempunyai satu hospital awam dan dengan kapasiti 400 katil untuk melayani 500,000 penduduk. Hospital ini juga bertindak sebagai pusat rujukan untuk daerah sekitar seperti Biluran dan Kinabatangan. Saya percaya ini sangat tidak mencukupi jika dibandingkan dengan Kota Kinabalu yang mempunyai 3 hospital awam dan 3 hospital swasta atau Johor Bahru yang mempunyai 2 hospital awam dan sekurang-kurangnya 6 hospital swasta. Hospital awam di Sandakan sudah beroperasi hampir dengan kapasiti penuh setiap hari. Semenjak berlakunya wabak ini, lebih banyak sumber daya harus dialihkan untuk menangani sebarang kes positif. Dengan ini mengganggu perkhidmatan kepada pesakit yang bukan kes COVID. Tambahan pula, jikalau memburukkan lagi keadaan, hospital kami juga menghadapi kekurangan PPE untuk barisan hadapan pada satu ketika kerana bekalan perlu dihantar dari Kuala Lumpur. Ini menjejaskan tindak balas kami dalam mengenangi kes positif dan juga di seluruh negeri Sabah hanya mempunyai satu makmal yang dapat mengendalikan ujian PCR swab untuk COVID-19.
Saya juga ingin menyentuh mengenai skim perumahan awam yang berpatutan. Menurut laporan tinjauan 2018, dianggarkan Sandakan memiliki populasi setinggan yang tertinggi di Sabah dengan melebihi 34,000 penduduk terdapat tempatan rumah setinggan di seluruh daerah. Rumah setinggan ini tidak mempunyai akses bekalan air yang bersih, keadaan tempat tinggal yang sempit dan kotor. Penjarakan sosial memang tidak wujud untuk dibincangkan. Operasi pengesanan kontak turut mustahil dilakukan kerana rumah setinggan ini dibina secara sembarangan tanpa rekod oleh pihak berkuasa tempatan. Kawasan tempat tinggal seperti ini tentunya menjadi penghalang untuk membendung dan mengawal penyebaran COVID-19. Saya mendesak kepada kerajaan Persekutuan untuk mempercepatkan skema PPR di Sabah, terutamanya bagi kawasan Sandakan untuk membasmi perumahan setinggan sedia ada yang membahayakan kesihatan rakyat. 3 projek perumahan prima di Sandakan telah ditinggalkan separuh jalan dan fasa kedua projek PPR Batu Putih di bawah rancangan Malaysia ke-11 belum lagi dapat dilihat setakat ini. Kepada menteri kami yang masih memegang portfolio dan pernah berkunjung ke Sandakan sebelum insiden gerakan Sheraton, adakah anda sudah mendapat jalan keluar? Saya berharap mendapat jawapan secara bertulis dari kementerian mengenai perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, masa ini memang mencabar bagi Malaysia, di mana kita perlu menghadapi ancaman wabak di peringkat global dan juga kemerosotan ekonomi akibat daripada usaha untuk membendung COVID-19. Norma baru ini bukan sahaja untuk menerapkan cara kehidupan kita, tetapi juga untuk menunjukkan bagaimana kerajaan kita mentadbir dan mengurus di peringkat global. Aktiviti perdagangan sedang merosot dengan penyesuaian semula rantaian bekalan global akibat dari wabak tersebut. Pengendalian terdahulu yang bergantung kepada pelabur luar dan perniagaan ekspor mungkin akan membantu dalam perkembangan ekonomi kita secara nasional, secara tradisional untuk memusatkan sumber daya kerajaan di beberapa pusat pertumbuhan utama dan turut tidak produktif kerana kita semua mengalami masa pengurangan pengangkutan dan logistik selama pelaksanaan tempoh PKP untuk mengawal penyebaran virus. Pada masa yang tidak ketidaktentuan seperti sekarang, kita memerlukan pimpinan atasan yang berkaliber. Retorik semata-mata untuk memperoleh kemenangan politik tidak akan membawa kita jauh dan tentunya tidak akan membantu kita mengatasi wabak peringkat global ini. Rancangan kerajaan harus bukan hanya baik dalam kertas tetapi mesti dirasakan oleh rakyat dan memberi manfaat kepada semua orang di seluruh negara. Apa yang kita perlukan dari kerajaan adalah strategi yang berkesan untuk disampaikan kepada semua rakyat Malaysia dengan jelas dan mudah. Dan saya di sini mencabar kerajaan PN untuk melakukan sebegitu juga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Sandakan. Sebelum saya mempersilakan Yang Berhormat yang seterusnya, izinkan saya mengumumkan